Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita masih lagi berada di bulan Ramadan Al-Mubarak. Hari ini sudah masuk hari yang ke-28. Bermakna kita ada 2 hari lagi dalam bulan Ramadan. Maka tingkatkanlah amal-amal ibadat kita supaya kita dapat mengisi bekas yang begini indah. Nama dia Syahrul Ramadan, dengan pengisian yang cukup bermakna, yang cukup berharga. Para jemaah sekalian, kita masih lagi dalam tadabbur kepada ayatus siyam, ayat-ayat puasa. Tuan-tuan dan puan-puan yang ada Quran, sila buka. Kita tadabbur ayat puasa, tanda. Ayat puasa ini bermula daripada ayat 183 surah Al-Baqarah. 183, kutiba alaik ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kemudian ayat 184 Allah Ta'ala perintahkan supaya berpuasa, dan pada peringkat awalnya boleh pilih nak puasa ke nak bayar fidyah. Dan memberi kelonggaran kepada orang sakit dan orang musafir. Turun ayat 185, tidak ada pilihan lagi kecuali orang sakit atau musafir. Kemudian ayat 186, Alhamdulillah, di celah-celah ayat puasa Allah Ta'ala sebut kepada kita satu ayat, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, kata Allah Ta'ala kepada Nabi SAW, fa inni qarib, maka sungguhnya aku dekat. Allah tak suruh Nabi kita kata aku dekat. Tak, Tuhan jawab terus, fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kemudian mari ayat 187 turun, orang panggil al-marhalah al-akhirah. Peringkat yang terakhir perundangan puasa, alhamdulillah uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bersetubuh dengan isteri kamu. Dan dibolehkan makan wa kulu washrabu hatta, boleh makan boleh minum sampai naik terbit fajar. Jadi alhamdulillah 187 ini ayat pemutus kepada perundangan puasa. Tidak ada lagi selepas daripada itu ayat yang lain penjelasan detail tentang puasa. Itu je ayat puasa, bermula daripada ayat 183, 84, 85, 86, pause sekejap, dia masuk bab doa. Maka kita dah bincang dalam CD yang lepas, tadabbur kita kepada 186, anak kata kaitan di antara puasa dan doa. Sangat sinonim, sangat rapat. Kemudian 187, Allah Ta'ala detailkan peringkat akhir perundangan puasa. Alhamdulillah, kemudian tamat dah ayat puasa 187. 188, Allah Ta'ala sebut satu ayat khas tentang hubungan kerja buat manusia. Tengok, kita baca ayat. Kemudian saya masuk pada perbincangan. Ini dipanggil tadabbur ayat puasa. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukm كامل تأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Terjemahan pimpinan Rahman, dan janganlah kamu makan atau mengambil. Makan, dalam ayat ini Allah sebut makan. Kenapa? Kita bincang nanti. Atau yakni dalam kurungan, atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah, yang batil.
Salah tu mana batil, jalan yang tak betul. Dan janganlah kamu mengholorkan harta kamu, yakni memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Dalam ayat ini ada beberapa isu. Yang pertama sekali, Allah peringatkan kepada hamba dia, jangan makan harta dengan cara batil. Yang kedua, jangan duduk main rasuah kepada penguasa-penguasa, qadi-qadi, hakim-hakim, kerana nak ambil harta orang. Baiklah para jemaah sekalian muslimin dan muslimat, ayat ini berakhir di akhir ayat puasa. Maknanya habis puasa, kita bincang tentang ayat makan harta dengan cara batin, larangan makan harta dengan cara batin. Di sini para ulama telah berbincang panjang dari sudut tadabbur Quran. Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita, hei orang yang berpuasa. Ayyuhas saimun, wahai orang yang berpuasa. Bila kamu berpuasa, bermakna kamu telah menahan diri daripada makan dan minum. Kamu menahan diri daripada duduk bersama dengan isteri kamu. Para jemaah sekalian, cuba senaraikan apa yang disebut dalam kitab fiqh, kan, rukun puasa itu dua saja. Yang pertama dipanggil al-imsak anil muftirat, kan? Yang pertama berhenti daripada makan, bermula daripada bila? Yang pertama niat, kemudian yang kedua al-imsak anil muftirat. Kita niat puasa, kemudian kita tahan diri kita daripada makan dan minum. Dan dalam bahasa kita simple je, dia kata anil muftirat. Awan anil muftirat, daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Baik, sekarang ni kita pergi kepada apakah perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, kan? Yang Allah Taala larang kita buat tu apa dia? Sepakat para ulama mengatakan perkara yang larang tu makan. Tulis itu. Makan, minum, dan kaitan dia lah. Dan yang ketiga, melakukan persetubuhan. Makan, minum, melakukan persetubuhan. Adapun yang lain seperti keluar haid, suci daripada itu di luar daripada kemampuan kita. Maka para jemaah sekalian, kita tak makan. Makanan itu halal ke haram? Makanan yang kita berhenti makan di bulan Ramadan itu halal ke haram? Jawabnya halal. Mungkin setengah daripada makanan itu berah kita tanam sendiri, contohnya lah. Ataupun kita beli dengan duit yang hasil usaha kita, memang duit halal, 100% halal, insya-Allah. Tidak ada syubhah. Minum sama juga air yang Allah Taala turunkan. Sama ada air turun dari langit, ataupun air keluar daripada batu yang dipanggil air mineral, kan? Ataupun keluar daripada perigi, keluar daripada sungai. Air halal. Isteri, Masya Allah, kita kahwin dengan dia dengan perkahwinan yang direstui oleh dua ibu bapa, kedua-dua pihak. Majlis perkahwinan siap dengan palu kompang lagi, atainakum fahayyina nuhayyikum, cukup dengan syarat, dengan saksi, maknanya halal. Tapi kita berhenti makan, kita berhenti melakukan semua perkara ini, al-imsak anil muftirat. Kenapa? Sebab kutiba alaikumusiyam, Allah perintahkan ke atas kamu berpuasa. Bila Allah Ta'ala perintah kepada kita berpuasa, kita berhenti. Sebab apa kita berhenti? Kerana perintah Allah Azza wa Jalla. Kerana itu, ada beberapa perkara yang menghilangkan pahala puasa, tapi tidak termasuk dalam mubtilat, perkara yang membatalkan puasa, seperti mengumpat, khianat kepada orang, maki orang, duk tulis macam-macam kat Facebook, kan? Tengah Ramadan pun dia, mulut dia puasa tak makan, tapi tangan berpuaka, kata orang. Mulutnya puasa tak makan, tapi lidahnya puaka duduk maki orang. Tangannya puaka duduk tulis benda-benda orang. Masih lagi duduk menyebarkan tuduhan-tuduhan jahat. Ini buat satu page baru pula ni.
duk fitnah kepada pendakwah-pendakwah yang kita pun tak tahu siapa dia, tapi duk buat provokasi dan sebagainya. Ini semua ni dia panggil tangan puaka, tangan celaka yang tak berpuasa. Kenapa Allah Ta'ala tidak masukkan mengumpat, maki orang, kutuk, semua ni tak masuk dalam perkara mubtilat yang membatalkan puasa? Sebab Allah Ta'ala sebut perkara yang membatalkan puasa itu perkara yang halal bagi kamu. Makan, minum, jima. Halal. Tapi aku nak test kamu, nak tengok keimanan kamu. Liya'lamallahu man yakhafu bil ghaib. Allah Ta'ala nak tengok siapa yang takut Allah Ta'ala dalam keadaan ghaib. Maknanya, tak ada orang tengok, tapi dia tak makan. Tak ada orang tengok, dia tak minum. Tak ada orang tengok dalam bilik dia. Siapa nak tahu dia dengan isteri dia. Dia tak buat benda-benda larangan pada siang hari. Maka kita tahulah bahawa yang membatalkan puasa itu, iaitulah Allah Ta'ala larang perkara yang halal bagi kita. Adapun perkara yang haram, tak payah dilarang. Kalau kamu puasa, kamu tak akan buat. Kan sebut dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut dalam risalah Ramadan yang telah saya sebut, risalah Ramadan itu, risalah Ramadan dan puasa, hadis sabda Nabi SAW, Nabi kata, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi. Siapa yang tak meninggalkan perkataan bohong. Bulan Ramadan, masih lagi duduk bohong, duduk kelentung orang, duduk kata uduh pada orang, duduk dusta. Kan? Nabi kata apa? فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. Orang ni, Allah Ta'ala tak berhajat dia berhenti makan dengan minum. Sebab apa? Sebab mulutnya puasa tak makan, tapi lidahnya berpuaka duk maki orang. Kan? Mulutnya puasa tak makan yang halal, tapi tangannya tak berpuasa daripada menulis dan menyebarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa Allah nak didik manusia supaya kamu berhenti daripada buat perkara yang tidak baik. Hadis ini dikeluar oleh Imam Bukhari dan lain-lain imam. Maka Nabi kita SAW ajar kepada kita, bila kita hari kita puasa, fala yarfus wala yajhal, jangan duk bertompik, jangan duk berkelahi, jangan duk rafas, perkara-perkara yang buat perkara yang membangkitkan nafsu dan sebagainya. Kita mengatakan itulah hikmah puasa. Tapi bila mari manusia yang tidak berpuasa betul-betul mengikut kehendak Allah Azza wa Jalla, maka timbullah perkara-perkara yang tidak baik. Kita kata mulutnya berpuasa tak makan yang halal, tapi lidahnya berpuaka duduk maki orang. Tangannya tak menyuap makanan yang halal ke mulutnya, tapi tangan itu juga berpuaka sedang menulis, menyebarkan perkara-perkara yang tidak baik. Maka ini satu peringatan daripada Allah Azza wa Jalla di akhir ayat puasa. Kalau kamu berpuasa, la'allakum tattaqun, kamu menjadi orang yang bertakwa, maka marilah ayat Quran ini, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hei orang yang beriman, jangan kamu makan, wala ta'kulu, jangan sekali kamu makan amwalakum, harta kamu, di antara kamu dengan cara yang batil. Mengikut dalam tafsir Ma'alimut Tanzil ataupun terkenal dengan nama tafsir Al-Baghawi, dia kata apa? Qila, ada cerita mengatakan nazalat hadhil ayah fi Imra'il Qais bin Abis Al-Kindi. Imra'il Qais Al-Kindi idda'a alaihi Rabi'atu bin Abdan Al-Hadrami. Jadi Rabi'ah bin Abdan ni dakwa dia di sisi Rasulullah SAW tentang sebidang tanah, ardan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Hadrami, Hadrami, mu kata hak mu tanah ni, alaka bayyinatun, mu ada saksi, mu ada keterangan? Qala la. Nabi kata falaka yaminuhu, kalau kamu tak ada maka cukuplah dengan sumpah daripada Imra'il Qais Al-Kindi. Fantalaqa liyahlif, maka dia nak pergi bersumpah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama in halafa ala malik liyakulahu zulman la yalqayanna Allah wa huwa anhu mu'ridun. Nabi kata, ingat, siapa dia bersumpah nak ambil harta orang sedang mu tahu itu perbuatan jahat, Allah Ta'ala tak akan tengok kamu. Masya Allah, tabarakallah. Maka fa anzalallahu hazihil ayat, turun ayat Quran ini. Ayat Quran jangan duk makan benda batil ini turun. Dengan sebab ini
kata di Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas kata apa? Hadza fir rajuli yakunu alaihi malun wa laysa alaihi bayyinatun fayajhadul mal. Orang ni ada harta tapi dia tak ada keterangan bahawa itu hak dia. Zaman kita ni tak ada geran tanah, tak ada surat-surat menyurat, tidak ada. Maka bila orang mari dakwa, kita nak tunjuk bukti tak boleh, kan? Kita cuma tuan tanah boleh bersumpah. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata al-bayyinatu 'alal mudda'i, keterangan itu orang yang mendakwa kena bawa keterangan. Wal yaminu 'ala man ankara, orang yang engkar cukup dengan bersumpah. Contohnya si Mamak, si A ni dakwa tanah ni tanah dia, kan? Sedangkan B kata tak, tanah dia, tanah pusaka. Maka kita bawa ke mahkamah, A kata tanah aku. Jadi hakim kata bayyinatun, bawa mari saksi, bawa mari keterangan. Dakwa saja tak boleh. Oh, bila dia tak boleh, tak ada keterangan, maka orang yang dituduh tadi asal yang B cukuplah dia dengan bersumpah bahawa ini adalah hak dia. Itu kaedah. Maknanya kita tak boleh, kalau tidak, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan lau yu'tan nas, kalaulah diberi kepada manusia ni apa yang dia dakwa, ladda'a nasun, nasaya orang akan mendakwa apa saja yang dia nak. Semua orang boleh dakwa, tapi Nabi kata la, al-bayyinatu 'alal mudda'i, keterangan orang yang mendakwa mesti bawa keterangan. Jadi orang yang didakwa biasanya dia tu asal, nak buat keterangan apa lagi? Cukup dengan dia bersumpah bahawa ini adalah hak dia. Jangan buat macam zaman kita hari ni, orang yang mendakwa dia kata kalau kamu tak betul, buat mari keterangan. Awak yang tuduh, awak yang buat. Pasal itulah anak kata zaman kita ini zaman terbalik. Apa yang terbaliknya? Orang yang tuduh orang, dia suruh orang yang dituduh buktikan dia tidak bersalah. Sepatutnya al-bayyinatu, keterangan itu dibawa oleh siapa? Oleh orang yang menuduh. Ni tak, orang kena tuduh pula kena bawa bukti dia tidak bersalah. Awak tuduh, awak bawa bukti. Ni zaman tuduhan main ikut internet, ikut Facebook, ikut WhatsApp, duk belegar di dalam tempat orang ni, ini masalah besar ni. Masalah besar, masalah orang boleh tuduh apa saja. Maka Nabi SAW kata, kalaulah kita beri apa yang orang tuduh, nascaya manusia ni akan tuduh apa dia nak. Tapi Nabi kata, dalam Islam tak boleh demikian. Maka kita ada kaedah dia. Apa dia kaedah? Kita, orang yang menuduh, mesti bawa keterangan. Orang yang bawa tuduh, bawa keterangan. Kalau tak ada keterangan, jangan. Nabi SAW, hadis yang dikeluar oleh Imam Bukhari, satu hari Nabi kita dengar jalabatu khisam, dengar orang duk kelahi depan pintu rumah dia. Depan masa tu dia duduk di rumah Ummu Salamah. Ummu Salamah ni tanda tuan-tuan. Nama dia Hindun bintu Abi Umayyah, binti Abi Umayyah. Bila Nabi dengar suara bising depan rumah dia, mana ada orang duk kelahi, fa kharaja alaihim. Nabi kita keluar. Bila keluar tengok orang duk kelahi, Nabi kata innama ana basyarun. Aku ni manusia biasa. Wa innahu ya'tinil khasmu. Datang jumpa saya ni orang yang berkelahi macam kamu ni lah. Fala'alla ba'dan an yakuna ablagh min ba'din. Ada di kalangan kamu orang yang pandai bercakap. Oh, ni tak reti bercakap, ni pandai bercakap. Aqdi lahu bizalik. Aku akan jatuhkan hukuman mengikut keterangan. Keterangan kamu kuat, aku ikut. Wa ahsibu annahu sadiq. Aku kira dia benar lah sebab dia berani buat keterangan. Dengan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman qadaitu lahu bihaqqi muslimin, mana-mana orang yang aku qada, yang aku jatuhkan hukuman kepada dia, berpihak kepada dia untuk nak mengambil hak orang lain, fa innama hiya qit'atun minan nar, maka itu adalah satu potongan api neraka, falyakhuzha aw liyad'ha. Mu ambil ataupun kamu tinggalkan. Kalau kamu tahu keterangan kamu bohong, jangan ambil. Hadis ini dalam Bukhari. Kata di para ulama hadis, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu, annal bashar, aku ni manusia biasa, aku tak tahu benda gaib. Kan Nabi ada wahyu.
dalam isu undang-undang mahkamah, Nabi tak guna lorong wahyu. Sebab Nabi SAW dia tahu dia akan wafat. Tak lama lagi dia akan mati. Kalau Nabi guna wahyu, habis Sayyidina Abu Bakar mana ada wahyu? Maka Nabi guna lorong manual biasa. Mana-mana keterangan kita tengok. Siapa dia kuat hujah, ada bukti, kita jatuhkan hukuman berpihak kepada dia. Tapi sebagai seorang Muslim, Nabi kata, mana-mana orang yang aku jatuhkan hukuman memihak kepadanya, kalau dia tahu dia zalim, dia bohong, fa innama hiya qit'atun minan nar. Kalau dia ambil juga, dia ambil potongan api neraka. Bermakna dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita hukuman qadhi bukan menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Qadhi, hakim hanya akan menjatuhkan hukuman mengikut keterangan yang diberi. Maka Nabi SAW beritahu, Nabi kata ada di kalangan kamu orang yang pandai bercakap dan aku buat jatuhkan hukuman kepada dia berdasar keterangan dia. Tapi kita ada satu lagi kaedah, kita kata menang di mahkamah dunia dengan sebab keterangan-keterangan, dengan sebab peguam-peguam, dengan sebab lawyer-lawyer yang begitu pintar. Tapi itu bukan menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal, tidak sama sekali. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada satu-satu setiap ayat yang kita bincang. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah 188 ini, wala ta'kulu amwalakum. Allah kata, mu jangan makan harta kamu. Kalau harta kita, kenapa Allah larang pula? Saya punya harta, ada 1 juta, contohnya. 1 juta ringgit tak ada lah. Kalau 1 juta rupiah mungkin ada, kan? Allah Ta'ala sebut ini, wala ta'kulu amwalakum, mu jangan makan harta kamu. Adakah harta kita tak boleh makan? Harta kita tak boleh perintah? Harta kita tak boleh guna? La. Menunjukkan bahawa innamal mu'minuna ikhwatun. Orang Islam itu bersaudara. Seolah-olah harta dia, harta kita. Harta kita tak bagi orang lain ambil. Harta orang kita jangan ambil. Itu menunjukkan bahawa rapatnya al-mujtama' al-islami. Masyarakat Islam itu begitu rapat. Allah Ta'ala peringatkan, mu jangan makan harta di antara kamu. Harta kamu. Amwalakum, jangan makan harta kamu. Maknanya menunjukkan bahawa kita dengan adik-beradik kita, kita dengan saudara kita, kita dengan jiran tetangga kita, kita dengan kawan-kawan kita, seolah-olah harta itu satu. Maka mu jangan ambil sewenang-wenangnya. Jangan duk ambil benda-benda orang suka-suka hati kamu. Tidak boleh. Itu di antara keterangan harta kamu. Maka ada para ulama mengatakan, harta kita ni contohnya, orang ni nak musafir ataupun orang ni percaya dengan kita, dia mari simpan barang. Ustaz, Pak Haji, Pak Imam, member, bro, tak, ni harta saja ni saya nak musafir ni. Boleh tak saya nak simpan barang rumah awak? Kita pun kawan rapat, tak tulis surat, tak buat perjanjian, ataupun kita kelang kabut nak pergi, tinggal barang. Balik-balik setahun depan, mari minta barang kita. Tak ada. Mana mu tinggal? Mana bukti awak tinggal? Allahu Akbar. Silap dulu kita tak tulis. Silap dulu tidak ada keterangan. Para jemaah sekalian, ana peringatkan kepada muslimin dan muslimat. Di akhir, sebelum akhir, muka terakhir sebelum surah Al-Baqarah. Cuba tengok ayat berapa? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin faktubu. Akhir. Sebelum selesai sebelum akhir kan. Surah Baqarah. Ayat 6. Ayat 282 tanda. Allah Taala perintah sini, idza tadayantum bidainin ila ajalin faktubu. Kalau kamu buat berhutang kepada satu tempoh, tulis. Jangan ada ayat, awak tak percaya dengan saya. You tak percaya dengan saya. Saya ni ustaz, saya ni imam, saya ni guru. Anda tak percaya dengan ana? La. Allah suruh. Faktubu, tulis. Sebab manusia ni,
Hari ni ingat, esok lupa. Sekurang-kurangnya kita ada surat bertulis bahawa saya telah tinggal harta saya di rumah awak. Maka berlakulah orang ni bila balik-balik nak ambil harta dia, tak ada. Bila awak mari tinggal barang dengan saya? Tak ada. Bila saya hutang duit dengan awak? Tak ada. Ini dipanggil harta. Seolah-olah harta kawan kita, harta keluarga kita tu amwalakum, harta kamu. Bila harta kita, kita akan jaga, kita akan riayah, kita akan buat penjagaan yang rapi, cermat jaga dia sebab dianggap sebagai harta kita. Tiba-tiba kita makan. Masya Allah, tabarakallah. Boleh kamu makan harta saudara kamu? Allahu Akbar. Maknanya dengan cara yang batil, dengan cara yang tak betul. Tak betul tu tak semua sekali dengan cara batil, sama ada kita nafikan hak dia simpan, ataupun kita berhutang dengan dia, kita buat lupa, ataupun kita dakwa barang orang jadi hak kita, macam-macam batil yang berlaku. Ataupun satu lagi, amwalakum bil batil, kita buat muamalah, interaksi, transaksi dengan jalan yang salah. Itu juga batil. Tak kira lah, sama ada riba ke, riswah ke, jual beli yang salah. Macam hari ni ramai orang jual beli tak tanya ustaz, tak rujuk kepada pakar-pakar. Tak, jual beli cara online ini. Betul-betul jual beli online ni hati-hati tuan-tuan. Ada benda yang perlu kepada qabat, perlu kepada kita kena ambil milik dulu baru kita jual. Sebab dalam hadis kat Nabi SAW, la tabi' ma laysa indak, kamu jangan jual benda yang tidak ada. Ni kita duk main online, jual sana jual sini, kan? Maka itu juga perlu kepada muraja'atul hukum. Kalau tidak, kita makan dengan cara batil. Mana kita makan dengan cara batil ni dua perkara. Sama ada kita ambil barang orang secara batil, secara menipu cara ni, ataupun cara jual beli tapi dengan jalan yang tidak diizinkan oleh syarak, maka itu juga dikira makan harta dengan batil. Timbul soalan, ada ke tidak amwal yakuluna amwalan nas bil haqqi? Kita makan harta orang dengan cara hak, dengan cara yang benar. Ada? Jawab dia ada. Kenapa tak ada? Masya Allah, tabarakallah, kita nak barang orang, kita pergi beli. Nah, itu kita makan hak orang, tapi dengan cara hak, dengan cara benar, dengan jalan yang diizinkan oleh Allah, maka itu halal. Masya Allah, tabarakallah. Tanda. Maknanya, lawan dia batil, lawan dia hak. Yang hak, kita boleh harta ni, daripada mana kamu dapat harta banyak ni? Alhamdulillah, arwah bapak saya ni tinggal harta banyak sekali. Jadi boleh harta pesaka. Hari ni saya rehat walafiat, tak payah kerja buat, ayah saya tolong kerja dah. Dia daripada muda sampai tua dia kerja, saya terima harta pesaka juta-juta, tak payah kerja buat, saya tumpukan kepada sedekah, ibadat, buat kerja kebajikan, masuk NGO yang bantu orang, kita kata dengan harta yang sudah. Itu hak, tak ada masalah. Ataupun kalau kita berminat nak ambil barang orang, maka kita pergi beli. Itu juga ambil harta orang dengan cara hak. Tuan dia beri. Tapi yang tidak haknya, tadi, dua cara. Maka para jemaah sekalian, di sinilah yang kita perlu kena ingat. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dengan cara batil. Apa dengan cara batil? Iaitu dengan cara kita mengambil dengan lorong-lorong yang tidak baik. Maka di sini kita nak faham bahawa siapa yang dapat harta tidak melalui jalan yang diizinkan oleh syarak, bermakna dia telah mengambil harta yang batil. Mengambil harta yang batil. Orang yang makan harta yang batil, hati dia, anggota dia tidak akan tunduk khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun nampak dia macam ahli ibadat. Masya Allah, tabarakallah. Main-main. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut, la tazulu qadama abdin, tidak akan berganjak tapak kaki anak Adam pada hari kiamat sehingga ditanya dengan 4 perkara. Wa fi riwayatin, ditanya dengan 5 perkara. Di antaranya, harta kamu, dari mana kamu ambil dan ke mana kamu pergi. Harta, 2 soalan. Dari 4 atau dari 5 ni, min aina iktasabahu, dari mana kamu ambil dan ke mana kamu gunakan. 2. Nabi SAW pernah satu hari Nabi kita baca surah Alhaakumut Takatsur. Melekakan kamu, melarakan kamu, melalaikan kamu
at-takasur, nak banyak harta benda, banyak pangkat, banyak tu banyak ni. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu banu Adam, anak Adam manusia ni akan bercakap, mali, mali. Ini harta aku, ni harta aku, ni harta aku. Kata Nabi, qala wa hal laka ya bna Adam min malika illa ma akalta fa afnaita. Yang betul-betul jadi harta kamu, hei anak Adam, dengar, kita ni anak Adam. Ma akalta fa afnaita, harta yang telah kamu makan dah rusak dah dia tu. Jadi baja dah kan. Satu, au labista fa ablaita, ataupun kamu pakai pakaian setelah lusuh, itu hak kita dua. Au tasaddaqta fa amdaita, ataupun harta yang kamu sedekah, kamu telah sediakan pahala untuk kamu bertemu di akhirat esok. Masya-Allah tabarakallah. Hadis ini diriwayat Abdullah bin Syakhir, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Masya-Allah tabarakallah. Maka para jemaah sekalian, kita dengar kan, semua orang cakap hari ni ayah dia mati, mak dia meninggal, anak-anak dia pula sudah tak tahu gimana, akhir sekali dia tinggal mana? Tinggal seorang dia, rumah besar duduk seorang ataupun dua orang yang isteri. Akhir sekali isteri pun tinggal juga. Maknanya kita duduk atas dunia ini sementara, yang lamanya kita akan duduk di alam barzakh, yang paling lama sekali duduk di alam akhirat. Tidak ada tempoh. Maka kalaulah atas dunia ini kita imarahkan dengan al-alam al-amal salih, dengan amal-amal yang baik, maka bila kita mati, kita sudah rehat daripada kesusahan dunia, tapi pahala akhiratnya Masya Allah berterusan. Siapa dia buat atas dunia ni benda yang tak baik, kita boleh buat, bolehlah seronok-seronok, happy atau sekejap. Tapi lepas dia mati apa jadi? Lepas dia mati, banyak tanggungjawab akan dipersoalkan. Kerana itulah para ulama buat kesimpulan, dia kata apa? Halaluha hisab wa haramuha azab. Allahu Akbar. Yang halalnya kena hisab, yang haramnya bukan setakat hisab, kena azab. Na'udzubillah. Maka dalam ayat Quran ini Allah Ta'ala peringatkan kepada kita, jangan makan harta orang dengan batil. Allahu Akbar. Bila kita nak jadi manusia yang baik, maka kita jangan tinggalkan benda batil. Bila kita tinggal benda batil, Allah kata apa? Tengok dalam surah Taha ayat 1, 2, 3. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa dia ikut petunjuk aku, dia tak sesat, dia tidak celaka. Dalam surah Al-Baqarah ayat 38, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa ikut petunjuk aku, dia tak takut, dia tidak duka cita. Maka di situlah para ulama mengatakan, kalau kita tinggalkan makan harta yang batil, kita ikut petunjuk Allah Azza wa Jalla, 4 perkara kita dapat. Tanda. Yang pertama, akalnya tidak akan sesat. Yang kedua, jiwa dia tak jadi jiwa yang jahat. Yang ketiga, dia tidak duka cita dengan apa yang telah berlalu. Sebab apa? Masa yang berlalu semuanya kita guna untuk fisabilillah. Yang keempat, dia tidak takut apa yang akan datang. Sebab insya-Allah kita akan bertemu dengan Allah Ta'ala melalui jalan yang diredai oleh Allah. Maka di situlah manusia yang baik. Baiklah para jemaah sekalian. Bila kita kata Allah Ta'ala larang daripada makan harta yang batil, maka Nabi SAW gambarkan, Nabi kata, ta'isa abdud dinar, wad dirham, wal qatifah, wal khamisah, in u'tiya radhi, wa illam yu'ta lam yurda. Celakalah orang yang penyembah dinar dan dirham. Maknanya, kita sembah, maknanya kita terlalu memuja pada harta benda ni. Nabi kata, tu orang celaka. Kalau dia bila diberi projek, suka, bila tak dapat, marah. Hadis ini dalam Bukhari. Maka para jemaah sekalian, Allahu Akbar. Hari ini kita tengok penjual-penjual, model-model, buat pakaian-pakaian, macam-macam jenis. Tak patuh syariah. Tak menepati ciri-ciri yang diizinkan oleh syarak. Ini semua ni perbuatan yang boleh mengundang bala orang yang beli dengan sebab pakaian-pakaian yang kita buat, maka itu dipanggil orang yang menyembah khamisah dengan pakaian-pakaian, memuja pakaian dan sebagainya. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, maknanya jangan makan harta kamu, maknanya harta saudara kamu.
Allah Ta'ala kira harta kat saudara itu seperti harta kita. Maknanya kita kena beringat, kita kena berhati-hati, kita kena jaga sungguh supaya harta itu tidak sia-sia, tidak menjadi duduk dalam perkara yang tidak baik. Allahu Akbar. Baik, timbul soalan. Kenapa Tuhan kata wala ta'kulu, jangan kamu makan? Saya tak makan. Saya ambil je harta ni, pergi beli kereta, pergi beli handphone, pergi melancong sana sini. Sebagian daripada orang, Masya Allah, Tabarakallah, dia ambil duit orang, dia tipu orang, pergi umrah. Hari-hari duk update gambar depan Kaabah, serek, baru sudah tawaf. Oh, sedap. Serek, ambil gambar, tengah naik sekota, pakai ihram. Kita kata, Masya Allah, bergaya kamu ni depan Kaabah, tapi duit orang, hutang orang kamu tak bayar. Kita kata, ini manusia apa ini? Masya Allah, Tabarakallah. Bergaya hidup. Tunjuk warak depan Kaabah. Buat package yang baik-baik, tapi tipu orang. Kita kata ini bernemban masalah. Allah Ta'ala kata, la ta'kulu amwalakum, jangan makan. Maknanya, kita kata makan di sini dengan makna wuju al-intifa. Biasanya kalau orang sebut, nak pergi mana tu? Nak pergi cari makan. Betul kawan nak pergi cari makan, kawan nak pergi kerja. Kerja ni bukan untuk makan saja, untuk beli, untuk pakai, untuk macam-macam untuk kan. Maka tiba-tiba kita kata nak cari makan, para ulama mengatakan aghlab wujuhal intifa, besarnya cara penggunaan harta itu orang panggil makan. Maka Allah Taala sebut la ta'kulu. Wala tak apa ni? Macam dalam ayat surah An-Nisa Allah kata innal ladina ya'kuluna amwalal yatama. Orang-orang yang makan harta anak yatim, dia tak makan, dia ambil harta anak yatim pergi beli benda. Kan? Kita kata itu dia panggil wujuh al-intifa. Tak kira lah dia makan kau tak makan. Kan yang penting dia ambil harta orang itu. Sebab tu ada terjemah kita ni tak kurangan. Orang-orang yang makan. Dia tak ada kurangan. Dan mengambil. Supaya lebih faham. Sebenarnya tidak jadi masalah dah. Uslub bahasa Arab kata makan tu maknanya ambil harta orang. Baik. Kita pergi kepada yang kedua Allah Ta'ala sebut sini. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ وَتُدْلُوا بِهَا ilal hukam, dan janganlah kamu mengholorkan harta kamu, dalam kurungan kata memberi rasuah. Itu relax. Kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa padahal kamu mengetahui salahnya. Wa tudlu bil hukam, maknanya kita holorkan kepada penguasa-penguasa, hakim-hakim. Tak kiralah sama hakim mahkamah ke penguasa yang meluluskan pegawai-pegawai, menteri-menteri, semua ni menteri-menteri. Kalau ada kuasa, berhati-hati tuan-tuan menteri, yang berhormat menteri, bukan seronok-seronok begitu je. Kamu akan dipertanggungjawab. Kalau SPRM tak cari atas dunia, malaikat akan cari kamu dalam kubur. Ingat molek. Ni ada setengah orang tak apa, waktu kita berkuasa, sempat lagi kita sembunyi-sembunyikan fakta. Ini orang kita, ini orang kita. Tapi kalau kita tak berkuasa, habis orang kita tak ada, dibongkar oleh orang, pecah. Kalau tidak terbongkar di atas dunia, kamu akan dibongkar dia dalam kubur di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka dia panggil al-idla, seolah-olah macam kita holor timba nak ambil air. Itu dia panggil dalu. Dalu itu timba. Maknanya Allah kata, watudlu biha ilal hukam. Kamu holor kepada qadi-qadi, kepada hakim-hakim, litakulu fariqam min amwalin nas, karena kamu nak ambil sebahagian daripada harta manusia. Masya Allah, tabarakallah. Jadi macam-macam lah kita sekarang ni. Tadi hadis yang saya baca tadi, Nabi kata apa? Dalam Bukhari, lau yu'tan nasu bi da'wahum, kalau manusia ni diberi semua apa yang mereka dakwa, ladda'a nasu dima'a rijalin wa amwal. Orang akan dakwa darah orang tu, harta benda orang ni, macam-macam. Kita kata dakwa tak boleh kecuali ada keterangan dan ada bukti. Allahu Akbar. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas telah menafsirkan ayat tadi dengan mana? Orang ni ada harta. Orang dakwa dia tapi dia tidak ada keterangan, akhirnya harta itu terlepas daripada dia. Sebab orang dakwa dengan lawyer-lawyernya, dengan hakim-hakim, dengan peguam-peguam yang hebat-hebat. Sebab itulah para peguam, sahabat-sahabat kita, peguam cara, peguam bela, peguam apa saja pun, kamu dengan Tok Hakim sekali. Kita tahulah kes ni memang kes jahat. Kes salah, tapi nak ambil juga, nak bela juga. Kenapa? Ni, ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Sebab kamu nak bela kan orang tu bayar mahal. Tunggu di akhirat esok.
Ini orang panggil lawyer buruk. Tapi kalau kita tahu dia ni memang kena zalim, mazlum, kena kenak ke orang, maka kalau kita ada kepakaran, wajib kita bantu dia. Kita pergi jadi muhami, mempertahankan hak orang ini. Kamu boleh pahala besar, sama ada kamu menang di mahkamah, di dunia, ataupun tak menang. Kalau kita tak menang sebab hujah kawan itu lebih berbelit lagi, kita kata kita kalah, tapi kita dah mempertahankan yang hak besarnya pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Maka mengholorkan kepada hakim-hakim itu, kata di para ulama, kita holor maknanya kita beri rasuah. Paling mudah sekali bercakap, rasuah lah kita. Kan? Beri rasuah. Ada orang ni ambil rasuah, ambil riba, ambil tu, ambil ni. Ini semua tu dia panggil makan harta dengan cara yang batil. Makan harta orang dengan cara yang batil. Kata di Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam, dia kata apa? Dia kata, la tukhasim wa anta ta'lam annaka zalim. Mu jangan dakwa. Kamu jangan mempertahankan hak. Kalau kamu tahu mu zalim, mu jangan duduk tahan. Macam mana pun saya akan lawan, tetap lawan. Kita cari peguam yang paling mahal atas dunia. Sebab tak ada faedah atas dunia. Nah, baik. Ada orang tanya, Ustaz, macam mana Ustaz kata saya makan dengan harta yang zalim? Sedangkan saya beri riba kepada orang, orang tu reda. Saya beri rasuah, dia reda. Saya beri benda-benda yang tak baik ni semua reda. Kan? Jawab dia, reda atau tak reda. Kalau jalan itu salah, jalan yang dibuat itu tidak mengikut syariat, maka orang itu tak sudut kata apa. Dia mari nak bagi rasuah, bawa sampul 50,000. Tuan, oleh kerana Tuan tolong saya dengan begitu cemerlang, saya dengan ikhlas lillahi ta'ala, saya bagi sumbangan 50,000. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat, di Malaysia ni tak ada rasuah. Walaupun SPRM kata rasuah banyak, tapi saya kata tidak ada rasuah. Yang adanya benda lain. Tak ada orang bagi 50,000. Ini rasuah cik ya? Tak ambil dia. Ini duit kopi, ini duit minyak, ini duit tip, ini taik minyak, ada belaka. Sekarang yang pentingnya rasuah tidak ada. Sama juga bila mari musim orang nak mengumpat orang, dia tak kata kita mari kita mengumpat, dia kata membawang. Bawang apanya? Mengumpat tulis. Tulis SMS pada kawan kita. You free petang ni? Free. Lepas tarawih free. Mari kita pergi mengumpat ke Dacol ni. Baru puas hati. Kita keluar daripada rumah nak pergi mengumpat. Ni tak ada, nak pergi bincang isu semasa. Isu semasa. Nak pergi bincang hal-hal masyarakat. Tak. Projek tu projek ni. Nak pergi bincang hal dakwah. Hal dakwah apa? Keduk kata ke orang. Duduk pangkah muka orang. Gambar-gambar Ustaz Abi kena pangkah belakang. Buat tuduhan jahat. Masya Allah, tabarakallah. Kadang-kadang tuduhan tu bukan kecil. Bukan kata tuduhan aliran mata. Kalau dia tuduh, contoh dia kata, Ustaz ni dia panggil mazhab mujassimah. Mujassimah tu makna apa? Orang ni kata Allah Ta'ala berjisim seperti makhluk. Itu kafir nama dia. Terang-terang awak kata mujassimah kepada orang ini, bermakna kamu terang-terang telah mengatakan orang itu kafir, mentajsimkan oleh Allah. Allah Azza wa Jalla. Ini sangat berat-berat. Jangan main-main. Maka, walaupun kita rasa kita baik, kita buat dengan cara jiwa tenang, saya ambil riba ni jiwa tenang, tak ada masalah, saya setuju. Maka Nabi kita larang semua, jangan. Benda-benda yang dilarang oleh syarak, maka itu dia panggil makan harta benda dengan cara batil. Batil ni dua cara, sama ada menipu, khena, ataupun dengan cara jual beli muamalah yang tidak ikut syarak. Ini saya tengok zaman PKP ni, Masya Allah, tabarakallah. Bila keluar PKPB, kedai-kedai pajak gadai boleh buka, ada di kalangan orang-orang Islam bawa barang-barang dia nak pergi bergadai di kedai yang bukan Islam, yang tidak mengikut cara syariah. Pergi ke bank-bank riba, yang betul-betul riba, tidak mengamalkan akad jual beli cara Islam, kita mengatakan itu satu benda yang cukup bahaya. Cuba ya Ustaz. Mana bahaya, sama je. Ni bank juga, ni bank juga. Kita buat simple, mudah je. Yang ni ayam sembelih, ini tak sembelih. Ini ayam juga. Ini ayam juga. Itu je pak bandingan yang paling simple untuk tuan-tuan dan puan-puan boleh memahami. Masya Allah, tabarakallah. Memakan harta orang dengan cara batil. Allahu Akbar.
Maka kesimpulan daripada hadis yang kita baca tadi, Nabi kata apa? Innama ana basyarun, aku ni manusia biasa. Manusia, tapi ada wahyu. Cuma dalam bab undang-undang qada, Nabi tak guna wahyu. Sebab kalau guna wahyu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali lepas jadi qadhi, nak pakai wahyu mana? Kan? Maka, Nabi kata, siapa dia kuat hujah dia, dia menang. Tapi, siapa-siapa yang aku beri kemenangan, mu ingat, kalau mu memang zalim, mu ambil harta tu, harta api neraka, potongan neraka. Maka di sinilah para ulama mengatakan bahawa hadis ini menunjukkan kepada kita hukmal qadi. Fa inna hukmal qadi wa fatwal mufti la tughayyir haqiqatal hukm. Ingat molek. Kaedah ni kata, hukuman hakim, fatwa mufti tidak akan mengubah hakikat hukum. Tak akan mengubah hakikat hukum. Karena itu Nabi sebut dalam bab ini ada 3 hadis. Yang pertama, babainahu umurun musyabbahat ataupun mustabihat. Ada benda yang kesamaran. Kita tak yakin, jangan buat. Yang kedua Nabi sebut adalah hadis istafti qalbak. Mu tanya hatimu sendiri. Aku nak dakwa ni, betul ke hak saya? Betul ke aku punya? Rasa tak betul ni. Hak dia tu. Tapi oleh kerana dia tak ada hujah dengan saya. Nah, kita boleh buat surat mati stamp, surat tipu. Pergi ke pak cik tu kata sen tulis, boleh lepas kita. Nak kata apa? Sekarang ni orang boleh edit ya surat-surat perjanjian tu. Sebab itulah sebanyak keluar fake surat-surat yang tipu hari ni. Kita duk percaya kan? Satu lagi hadis Nabi kata al-ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a lin-nas. Dosa itu benda yang terbuku dalam hati kamu, kamu tak suka orang tengok. Makna itu dosa. Allahu akbar. Maka para jemaah sekalian, bagi rasuah kepada hakim ini, maka orang itu telah mengambil potongan api neraka. Hakim boleh je jatuh hukum mengenai dia berkuasa. Lawyer, peguam boleh je bela walaupun dia tahu tak betul. Maka orang ini juga akan makan api neraka sekali dengan kamu. Maka kesimpulan yang kita kata, fatwa hakim, keputusan hakim, fatwa alim tidak mengubah hakikat. Jadi kalau kita tahu benda itu haram, jangan buat. Saya tengok ada beberapa isu yang menakutkan kita. Isu orang jadi saksi. Boleh tak awak jadi saksi kita? Boleh. Habis? Walaupun tak betul. Sebab apa? Kesian ke anak-anak dia. Contoh dalam bab perceraian. Kita tahu dah suami isteri ni bercerai 3 kali talak. Dia bawa keterangan siap tunjuk depan mata kita. Nih, waktu saya cerai yang pertama dulu, saya sedang gini-gini, haid dia mari. Bermakna talak yang pertama telah tamat iddah dia. Kira pula yang kedua, jatuh talak juga. Maknanya sudah confirm 3 kali. Lepas bila dia baik semula dua tu, duk main SMS, love pergi, love mari, nak ubah pula keterangan yang sama yang kamu buat dulu. Tak jatuh talak hak mula-mula tu, baru 2. Sebab nak cerai, nak balik semula. Ingat baik. Pergi tanya fatwa Pak Imam ke, fatwa siapa ke, fatwa mahkamah. Kalaulah benda tu sudah 3 talak, bermakna kamu duduk berkedudukan dengan isteri sampai mati. Dalam keadaan zina sampai mati. Walaiyazubillah. Sama juga. Kita pergi ubah undang-undang. Kita pergi buat bincang dengan pegawai, tukar dia punya keterangan. Menang kita. Kita ambil. Bermakna, walaupun hakim. Ini pada tu orang kata, tunggu keputusan hakim. Hakim telah membebaskan saya. Kalau mau buat sungguh benda tu, tak usah duduk dakwah hakim bebaskan. Kamu depan Allah tidak akan bebas. Allahul Musta'an. Yang kerana itulah, Nabi sebut dalam akhir hadis, Nabi kata, mana-mana orang yang aku putuskan hukuman, kalau mu tahu, jangan ambil. Itu api neraka. Maka, di akhir ayat ini Allah kata, wa antum ta'lamun, dalam keadaan kamu mengetahui. Jadi kalau kita tak tahu, contohnya ada betul-betul orang dia tak tahu. Dia ngawak betul-betul hak dia. Dia pergi fight, pergi dakwa ni mahkamah, menang dia dan dapat pada dia. Tapi dia tak tahu, dia ingat betul-betul hak ayah dia beri. Kan? Pusaka dia pergi dakwa. Itu insya-Allah ada keuzurannya sebab dia tidak tahu. Orang yang berjual beli dalam keadaan dia tak reti benda halal haram. Mudah-mudahan adalah dosa dia tu diberi kelonggaran sikit kemaafan sebab dia jahil. Tapi satu kes lagi, mu jahil kenapa tak belajar? Tak lepas juga, masya-Allah tabarakallah, orang yang tahu. Kalau dia tak tahu dia bercerai sungguh tak faham,
akhir sekali dia nak balik semula dengan bini, kita kata ada sikit masalah. Tapi wa antum ta'lamun, kalau kamu tahu, kamu buat juga berselindung di sebalik nama hakim, berselindung di sebalik nama mahkamah telah membebaskan, berselindung di sebalik fatwa ulama, kita kata tak usah duduk main lah. Pasal itulah satu kes saya jumpa, seorang ini dia bertaklid. Dia kata kalau kamu buat gini-gini, jatuh talak. Bini dia pun ambil pain tapa suami dia. Jatuh talak mengikut taklid dia. Bila jatuh talak, oh sayang pula kau suami ni. Suami ni ada duit, ada kaya, ada fulus. Oh habis, korek habis segala pendapat. Cari pendapat tu, pendapat ni. Saya tak saya pakai mazhab dah ustaz. Habis nak pakai terus pendapat Imam Sayyidina Ali. Sebab apa? Ali kata taklid ni contohlah. Saya pun tak pasti pendapat mana. Yang pentingnya, saya tak nak pakai lagi mazhab-mazhab ni. Sebab mazhab ni taklid jadi. Saya ada satu pandangan mengatakan taklid tak jadi. Nak pakai hal tu. Sebab semata-mata kerana sayang jatuh talak pada suami. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Reti pula mu. Pergi cari akwal ulama' tu. Pandai pula dia korek sana, korek sini. Di atas dasar nak menyelesaikan masalah nafsu dia. Maka para jemaah sekalian muslimin dan muslimat, kesimpulan daripada perbincangan kita ini, Allah Subhanahu Wa Taala ingat, kalau kamu berpuasa, kamu telah melatih diri kamu berpuasa, kamu telah dapat mengekang nafsu kamu, meninggalkan perkara-perkara yang halal pada siang harinya, tak makan, tak minum, tak jima, semata-mata kerana Allah. Kenapa tengah duk puasa boleh pergi ambil riba? Kenapa lepas puasa ni kamu pergi pula ambil rasuah? Kenapa lepas puasa kamu pergi muamalat-muamalat yang boleh tipu orang? Kita kata bukan lepas puasa, tengah puasa tipu orang lagi. Kita kata la, itu bukan orang berpuasa, itu hanya orang yang tidak makan dan tidak minum. Sebagaimana kata hadis mengatakan rubba saim laisa lahu min siyami illa al-ju'. Berapa ramai orang berpuasa, tidak ada kesan puasa dia kecuali lapar. Dan berapa ramai orang berdiri pada waktu malam, yang dia dapatnya iaitulah as-sahar. As-sahar makna jaga malamnya, tak dapat. Baiklah para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat, tamatlah tadabbur ringkas kita kepada ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan insya-Allah sebagai persiapan menyambut hari raya, saya akan tadabbur ayat 185. Dalam siri akan datang kita tadabbur ayat 185. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Ayat 185 dalam ayat puasa. InsyaAllah kita jumpa dalam masa yang sama. Dalam siri yang akan datang, tadabbur kita kepada ayat menyambut hari raya di saat kita berpuasa. InsyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika, Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.